Apakah keistimewaan orang-orang yang berpuasa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ialah ketika berbuka puasa. Masa tu dah rasa seronok dah buka puasa tu. Dan kegembiraan yang kedua ialah ketika bertemu dengan Tuhannya nanti, di akhirat nanti. Ada lagi benda yang seronok di akhirat nanti. Ganjaran yang Allah nak bagi kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi orang puasa ni ada dua jenis kegembiraan. Yang pertama, time nak buka puasa tu dah seronok dah. Dan di akhirat pula nanti, masa nak berjumpa dengan Tuhan tu dia seronok. Seterusnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, demi zat Allah lah ni, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Di sisi Tuhan, bau mulut orang puasa ni dia bau wangi. Tapi kalau di sisi manusia dia bau busuk lah. Jangan kita saja picur mulut kawan kita. Itu dah ni bau lebih daripada kasturi ni, kita pun nak test. Tak. Di sisi Tuhan. Di sisi kita, bau mulut kita lah. Jadi cerita ni ada berkaitan dengan satu riwayat. Cerita riwayat kan? Bukan cerita sandaran sahih ni, cerita riwayat. Masa Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, dia diperintahkan puasa 30 hari. Jadi dah dekat-dekat nak cukup dah 30 hari tu, dia rasa mulut dia bau busuk. Jadi dia sudah ambil satu daun, dia sudah kunyah daun ni. Kunyah-kunyah, lepas tu dia buang. Supaya mulut dia ni jadi tak busuk. Jadi Tuhan tegur perbuatan dia. Tuhan kata, mulut busuk tak apa. Sebab di sisi aku, mulut kamu bau wangi. Oleh sebab kamu buat salah, bukan buat salah. Oleh sebab kamu buat benda ni, kamu kena tambah 10 hari lagi. Itu yang dia bermunajat 40 hari tu. Ini cerita riwayat. Cerita riwayat. Dia turun daripada Bukit Tursina tu yang kaum Bani Israel sembah anak lembu. Itu cerita dia. Apakah kaitan puasa dengan syaitan? Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya, apabila masuk bulan Ramadan, maka terbukalah segala pintu syurga dan terkuncilah segala pintu neraka dan dirantaikan syaitan-syaitan. Jadi syaitan-syaitan kena rantai. Macam mana kesiat, macam mana cara dia kena rantai tu, wallahu alam, tak tahu. Tak tahu apa maksud syaitan-syaitan dirantai ni, tak tahu. Betulkah mereka ni dirantai? Kalau betul dirantai, baguslah. Tapi dia kata syaitan saja dirantai. Maksudnya jin tak dirantai. Ada satu orang kawan saya lah masa kecil dulu, dia kata hantu-hantu semua kena rantai. Jadi dia sudah cakap besar. Rupanya malam tu dia jumpa hantu raya. Hantu besar dia jumpa. Balik-balik mengetang-getang. Itulah cakap besar sangat. Kata hantu-hantu semua kena rantai, dia tak takut. Lah jumpa, tak tahu apa benda, dia kata hantu raya dia jumpa tu. Balik tu dia ketang-ketang. Sebab dia kata sini syaitan yang kena rantai. Hal tu kita belajar dah. Jin yang mula-mula dicipta nama dia Jan. Dia pun kahwin beranak. Salah seorang daripada keturunan dia nama Azazil. Azazil ni salah satu daripada sekian banyak jin. Kemudian Azazil ni dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia lawan perintah Tuhan, menyebabkan dia ni dikutuk. Dan rupa dia pun jadi sangat buruk. Azazil ni dia kahwin pula dengan jin-jin lain, dapat keturunan. Keturunan dia inilah syaitan. Daripada Azazil ke bawah ni syaitan. Semua tu jahat, tak ada baik. Kalau yang jin tadi ni ada jahat, ada baik. Kalau syaitan ni tak ada baik dah. Semua keturunan iblis tu semua jahat. Maksud hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahawa syaitan itu berjalan dari anak Adam pada tempat jalan darahnya, maka sempitkanlah tempat jalannya dengan berlapar. Jadi salur darah kita ni, dia ikut makanan kita. Bila lagi banyak kita makan, dia salur darah tu dia besar. Sedangkan salur darah kita ni tempat laluan syaitan. Syaitan sentiasa masuk. Sebab tu kita tengok tok-tok guru sufi, dia sentiasa berzikir. Sebab dia kata kalau satu saat kita tak berzikir, syaitan masuk. Memang dia masuk, dia sentiasa masuk. Dia punya highway.
Tapi jin kadang-kadang masuk. Kalau jin masuk tu kita kadang-kadang sakit ataupun kita kadang-kadang kerasukan. Kalau syaitan ni dia kuasa dia kurang. Syaitan dia kuasa dia menghasut. Dia tak macam jin ni, dia ada kuasa-kuasa besar. Jadi bila kita berpuasa, salur darah tu dia jadi kecil. Menyebabkan jalan dia pun kecil lah, jalan highway syaitan tadi ni. Jadi dia tak selesa. Tak selesa nak lalu, jadi dia pun tak masuk pada kita. Macam itulah dia punya dari segi logiknya. Jadi ulama-ulama sufi ni sentiasa berzikir. Tengok dia berzikir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar ke, Allah ke, Subhanallah, Subhanallah ke. Kat tangan dia sentiasa tasbih. Dia tengah bercakap dengan kita pun tasbih duduk jalan. Kita fikir, macam mana dia zikir ni? Dia duduk cakap. Dia dalam hati dia. Dalam hati dia tu sentiasa berjalan. Allah, 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 Allah. Dia tengah bercakap tu, Allah, Allah tu dah duduk jalan juga. Sampailah sekali malam dia tidur sampai lena. Esok pagi dia nak jaga. Sebelum buka mata lagi Allah dia jalan dah. Allah, 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 Allah. Sentiasa Allah. Kalau dia terlupa, dia astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.